Sahabat-sahabat, para muslimat yang dikasihi sekalian, kita masuk dah. Ya, tajuk kita yang sebenar ni kita nak sembang pasal apa? Tentang kekeluargaan, tentang anak-anak. Jadi ustazah nak cakap pada tengah hari ni, sahabat-sahabat semua campur-campur. Pengalaman sikit, pengetahuan sikit yang ada tu, ya. Observasi, pengamatan. Jadi campur-campur lah. Kita bincang lah. Satu tajuk yang sangat besar. Kok bagi 3 hari pun, dipanggil semua cendekiawan sarjana pun, apakah habis kita bercakap soal anak-anak? Tak. Apakah sempurna kita bercakap pasal keluarga? Tidak. Sebab tu sampai ke hari ni, kita semua masih belajar. Semua masih belajar. Masya Allah. Masa anak kecil, lain cerita dia. Tanya pada mak-mak yang anak besar, nak tak anak tu kecil balik? Marin lain. Masa anak kecil, bila nak besar lah budak ni. Bila dah besar, naklah kecil balik. Nak bagi tahu, itulah ruang yang, itulah keadaan yang kita kena terima. Siapa yang akan berjaya? Siapa yang berjaya? Mak macam mana yang akan berjaya? Isteri macam mana yang berjaya? Yang terus belajar. Jangan cakap, oh saya terror, saya hebat. Saya tak nak belajar, saya nak orang je dengar cakap saya. Kita akan fail. Betul ya Prof? Kita belajar. Merendah diri untuk belajar. Masya Allah, macam mana anak besar ni? Anak dah kahwin macam mana? Cucu macam mana pula? Belajar dan terus belajar. So, tolong beri tepukan pada diri puan-puan semua. Sebab puan-puan berada dalam dewan ini. Ini yang mesti orang baik-baik ni. Mesti orang hebat-hebat ni. Orang tak nak belajar, tak duduk kat sini. Setuju tak? Kalau tanya, apa tajuk pernikahan anak-anak? Senang sangat. Tak datang dia. Terus tak datang. Kan? Dia nak tajuk yang bombastik. Mendidik suami tua. Tak ada ke tajuk tu, dia katakan. Buatlah. Entah macam-macam orang ni. Semua tak kena belaka dia. Okey. Kalau didik anak-anak, senang dia tu. Setara mana anak kita menjadi? Tapi Alhamdulillah, hebat puan-puan muslimat, sahabat-sahabat semua. Kenapa? Kenapa Allah letak kita kat sini? Kita masih ada kecenderungan untuk belajar. Bila kita nak belajar, kemungkinan kita berjaya tu besar. Dan biasalah masa kita sekolah dulu macam mana? Apakah kita berjaya sentiasa ataupun ada juga yang tak lulus, ya, yang gagal, ada tak? Itulah orang belajar. Ustazah tak nak sahabat-sahabat terbina dalam diri kalian, diri puan-puan, diri ibu dan isteri, rasa down tak tutup pasal. Itu memang masalah besar. Sebab kita ni, tanggungjawab kita banyak. Amanah kita banyak. Dalam kita ni kena kuat. Kalau kita mandang diri kita, yelah, mak ni tak macam mak orang lain. Payah. Ya, kita yang pandang diri kita dengan pandangan yang, dia tawaduk lain. Tawaduk lain. Pandang diri kita tak berguna lain. Pandang diri kita bodoh, tak boleh diharap lain. Tapi kita kena, kan selalu kan orang putih cakap apa dia? Love yourself. Betul. Semakin hari kita semakin belajar makna mencintai diri kita sendiri. Menghargai diri kita sendiri. Sebab tu ustazah nak letak dalam diri, dalam minda sahabat-sahabat, puan-puan, para muslimah yang datang pada hari ini, apa dia? Puan-puan memang hebat. Puan-puan memang Allah ciptakan insya-Allah untuk jadi ibu yang berjaya. Untuk jadi isteri yang berjaya. Untuk jadi hamba Allah yang berjaya. So, di situ kita mulakan langkah kita. Langkah orang berjaya ni lain. Pernah tengok cerita P. Ramlee? Yang siapa tu? Sudin kan? Yang dapat duit banyak tu. Apa yang dia mulakan bila dia dah dapat harta? Apa yang dia cuba tukar pertama sekali? Langkah dia. Cara jalan dia. Satu kemenangan ya sahabat-sahabat. Kalau kita berjalan, bukan nak suruh berjalan sombong. Berjalan dengan gembira dan ceria. Satu kemenangan.
Melambat-lambat orang perempuan berjalan, moyok. Kak, kenapa kak? Covid ke? Orang tanya. Padahal tak kena Covid. Muka macam orang kena Covid. Tentu betul tak sahabat-sahabat? Kita tak nak lah. Itu kegagalan pertama apa? Kalau kita menunjukkan keadaan diri kita tu apa dia? Yang macam tak ada keceriaan dan kebahagiaan. Macam mana nak jadi mak? Macam nak jadi isteri? Kita ada amanah, tanggungjawab. Sebab tu saya letak dulu, nak baiki anak kan? Kita dulu. Dan inilah subhanallah, ya, ini hikmah yang sangat besar. Yang kita kena pandang serampang dua mata. Jangan hanya fikir, saya nak didik anak. Kita terdidik ataupun tidak? Kita. Tapi bila kita melihat anak kita sebagai jalan dan wasilah Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki diri kita. Mendidik diri kita. Menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih hebat, menjadi yang lebih berjaya, kita menang untuk kontrol keadaan itu. Kalau tak, dia punya ciri-ciri orang yang hanya fikir didik anak je kan. Dia tu depression. Dia tak ada kontrol diri dia. Ya? Maknanya masalah anak jadi masalah besar yang menyebabkan meratah kegembiraan dan kebahagiaan hidup dia. Ada tak orang macam tu? Siapa yang terasa macam tu? Saya rasa saya macam tu lah sekarang, Ustazah. Cuba angkat tangan. Kalau tak ada, senang kita tu balik awal. Tak ada masalah kalau sana orang melakor ni. Dia cakap orang tak ada masalah, tak ada masalah dah lah. Sedangkan bila kita faham, okey, ni satu benda kita kena faham apa dia? Dalam mendidik anak-anak itu adalah ujian, anak-anak itu adalah wasilah, ya. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan kita lebih baik sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. So kita berbesar hati menerima apa jua keadaan yang Allah hadap dan pilihkan untuk kita. Kalau tak, anak mata pertama kita kalah. Kenapa? Kita tak mampu. Kita kalah dengan diri kita sendiri. Pergolakan kat dalam ni sangat banyak. Ya, mak yang akan tengok, oh saya gagal Ustazah, saya memang tak guna. Biarlah saya kena hukum macam ni, biarlah. Tak, jangan. Jangan putus asa. InsyaAllah ada jalan. Apapun masalah anak-anak kita. Jadi ini adalah perkara asas. Ibu-ibu sekalian, para muslimah sekalian, kena berbesar hati dengan apa jua keadaan yang puan-puan sedang alami sekarang. Berbesar hati. Alhamdulillah. Ini pilihan Allah untuk kita. Ustazah, saya tak ada anak, Ustazah. Alhamdulillah. Itu pilihan Allah untuk kita buat masa ini. Hadapi. Ustazah, saya ada anak 2 orang tapi anak degil. Alhamdulillah. Hadapi. Ya, pasti ada jalan. Yang penting apa dia? Mak-mak semua kena happy. Ya, isteri-isteri semua kena nampak sinar-sinar, bintang-bintang dalam hidup kita. Jangan kita kalah pada permulaan perjuangan kita lagi. Rasa patut menyanyi, menyanyi. Apa lagi nak buat? Balikkan nak nampak happy, nak buat apa? Masak, masak. Tapi kena ada orang makan lah. Ya? Masak. Buat. Apa dia? Dulu Ustazah kan, sahabat-sahabat, dulu Ustazah macam tak suka kot dengar orang cakap, kena macam ni. Tapi bila kita dah lalui kehidupan, betul, kita kena fight. Masalah ada di mana-mana. Makin lama, kalau Allah makin sayang pun, makin besar ujian kan. Kita nak jadi macam mana? Kita nak terus menang dan menang. Aura kemenangan yang ada pada seorang ibu dan isteri, insya-Allah bawa anak-anak kita sekali, keluarga kita sekali. Jangan aura kita aura kekalahan. Okey, boleh ambil yang tu dulu? Baik. Yang kedua, sahabat-sahabat, adik kakak semua, dalam mendidik anak-anak, Ustazah suka sangat untuk membuat analogi menanam tanaman. Dan ini adalah analogi yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah.
Siapa kat sini yang ada tanam pokok bunga ke, pokok ikutlah sayur ke? Cuba angkat tangan, tinggi-tinggi. Ini rajin menanam je kan? Okey, saya tanya jujur-jujur. Dia tanam tapi dia tadi masa nak keluar dia nampak bunga tu nak mati, angkat tangan. Memang dia menanam tapi dia nampak bunga tu nak mati, angkat tangan. Ustaz angkat tangan ni sebab Ustaz nampak pergi tadi. Okey, dah ada 2 orang sama geng Ustazah. Ada kan? Bunga kertas Ustazah kat depan pagar tu, sebenarnya dah banyak hari saya nampak dah. Kering macam nak mati. Ada terdetiklah mati. Kena letak baja ni. Ya, kena siram. Tapi tak sompek. Asal lalu nampak bunga tu. Asal lalu je. Ada terdetiklah mati. Ada bunga, satu bunga tu nak gunting yang dah kering tu kan. Tapi tak sempat. Masya Allah, subhanallah. Para muslimat sekalian. Orang yang tanam bunga, dia nampak apa saya akan cakap ni. Yang tanam pokok, tanam bunga. Terutama bunga yang memerlukan perhatian harian. Masya Allah. Kita terlepa sahaja, kita akan nampak terus kesan dia. Nampak depan mata. Imam Ghazali kata, kamu didik anak-anak kamu macam orang bercucuk tanam. Macam mana perhatian orang yang bercucuk tanam, bahkan lebih hebat lagi kan ya. Macam mana perhatian orang yang bercucuk tanam, tanah yang macam mana nak guna, benih yang macam mana, baja yang macam mana, nak letak pasu tu dokek mana. Boleh tak ikut suka hati kita? Suka hati mak lah nak letak bawah-bawah bumbung ni. Datang orang yang pakar-pakar bunga kan, semua geleng kepala. Cerdik betul akak ni dia kata. Ini bunga tak boleh letak bawah bumbung. Dia nak cahaya matahari. Dia nak hari-hari dapat air. Kita kok pandai kita je. Kita rasa bunga tu lawa, kita nak letak kat depan rumah yang bawah bumbung. Hidup tak bunga tu? Tak. Kenapa? Salah letak. Tak kisahlah pasu dia secantik mana. Tapi dia bukan bunga yang boleh duduk bawah bumbung. Sebab apa? Dia pokok yang memerlukan air hari-hari. Memerlukan cahaya matahari hari-hari. Tuan-puan, anak kita 5 orang, 5 tak sama. Betul tak? Kenapa kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah anak-anak kata macam ni lah masalah ni lah. Mungkin macam pasu bunga tadi, salah letak. Salah letak. Peranan dia, kebolehan dia. Tapi anak tu tak nampak cepat dia punya kesan kan. Bunga nampak cepat. Dan Ustazah memang rasa macam ya Allah penat jaga bunga ni Nak kena pergi beli baja. Baja pula ada banyak jenis. Baja daun, baja bunga. Satu hal pula. Ya. Lepas tu nak kena macam ni. Macam renyih. Benda tak habis. Mau je rasa beli bunga plastik macam ni. Habis cerita. Tahu dah berbunga 4 musim. Kan? Ya Allah. Sakit kepala. Sampaikan kat rumah Ustazah ada. Entah peminat ke siapa. Dia tahu nombor kan datang dia mesej. Ustazah minta maaf sangat. Harap Ustazah tak terguris. Boleh tak akak nak tolong siramkan bunga Ustazah? Bapak punya terguris. Tapi sebab memang tu kat luar pagar. Dia memang boleh datang siram. Ustaz kata, tak apa, nanti saya siram sendiri. Aduh, ada pula yang mandang bunga rumah kita. Tu belum yang mandang anak kita lagi. Ya? Masya Allah. Tapi kita boleh terima tabiat bunga macam tu. Tanyalah peminat-peminat bunga. Gila jaga bunga. Sanggup. Oi, ini kalau ada acik-acik peminat bunga ni tak boleh pergi rumah anak lebih pada 1 hari. Bunga tak bersiram. Betul tak? Mak Ustazah, peminat bunga. Terapi dia bunga. Datang rumah anak boleh sehari semalam je. Seolah-olah cinta daripada bunga tu. Kan kata lebih cinta pada anak, salah pula kan ya. Tapi memang sayang sangat bunga, tak boleh. Anak nak siram bunga, dia akan tengok
Kita kan senang siram bunga dengan paip air. Dia tak bagi. Mati bunga mak. Siram dia macam mana? Mesti kena jari jemari dia. Aduh. Macam ni ha. Macam ni lagi. Lain hidup bunga tu. Dengan daripada jauh macam tu. Patah riuk bunga tu. Mak kata tak payah, biar mak buat kat cik. Mak tak buat macam tu. Mak macam ni lah jari mak. Nyiram tu. Biar kono air tangan. Masya Allah. Bercakap dengan bunga. Lawa kau bunga. Bercakap dengan bunga tu. Itu bunga. Sebab Ustazah mencari Allah apa rahsia imam-imam terdahulu cakap analogi didik anak ni macam tanaman. Maksud dia apa dia? Dia boleh jadi satu yang menjadi terapi kepada kita. Jangan pandang beban dia je. Beban memang beban lah. Tapi bunga tu, walaupun kita pandang, ya Allah bebanan lah mak. Mak kita tak fikir tu bebanan. Mak kita fikir tu apa dia? Terapi. Boleh tak puan-puan, ibu-ibu dalam dewan ini melihat anak-anak kita sebagai terapi kita? Dah, terapi. Mak suka yang kau semua ni. Contoh. Ya, kan lain tu kan. Mak dah berubah lah, dia kata. Semenjak pergi seminar apa, mak pun ini, dia kata. Sebelum ni, mak, kau semua menyusahkan mak. Macam tu. Tiba-tiba, mak suka dengan kau semua ni. Kau semua ni terapi. Mesti anak-anak tu cari Ustazah mana yang ceramah tadi. Itu satu benda yang macam kena dihargai. Betul tak? Tapi kita mandang anak ya. Problem ni ikut bapak lah ni. Pindahlah ke ayah tu. Memang ponek lah. Pergilah kursus mana pun. Tak dapat buat apa. Sebab apa? First impression kita pada anak-anak dah salah. Ya, dia memang tanggungjawab. Tapi terapi untuk kita. Balik nak tengok anak. Walaupun mungkin kita rasa cabarannya anak ni. Tapi tak apa, terapi. Ya? Sebab mesti ada hasil dia. InsyaAllah. Tak ada benda sia-sia sahabat-sahabat semua. Apatah lagi benda ni berkait dengan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pernah sia-siakan setiap, walau sekecil apa pun yang kita buat kebaikan. Apatah lagi untuk amanah yang namanya anak-anak. Innahu la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensia-siakan ajral muhsinin, ganjaran untuk orang-orang yang berbuat baik.